Baik, kita akan bersama secara virtual dengan narasumber kita yang akan menyentuh mengenai mengasah mata fotografi. Alhamdulillah bersama kita secara virtual iaitu Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Yusof bin Muhammad Yasi, Penasihat Pertubuhan Fotografi Negara Brunei Darussalam. Baik, Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Tuan Haji pada pagi ini? Sehat? Alhamdulillah, ya sihat-sihat saja. Alhamdulillah. Ya, syukur kepada Allah ya. Baik, Tuan Haji, kita terus menyentuh tentang topik kita pada hari ini ya, iaitu pengongsian seni fotografi mengasah mata. Mengasah mata ni ya. Jadi mungkin secara ringkasnya penglibatan Tuan Haji dari awal sehingga sekarang dalam bidang seni fotografi ini. Silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Pelibatan saya dalam bidang seni fotografi ini sudah agak lama, iaitu lebih daripada 50 tahun. Bermula pada awal tahun 70-an lagi. Ya. Dan saya bergiat dalam ini setelah kita ada mempelajari ataupun ada kelab di sekolah menengah bawah, dan selepas itu saya terus minat ini dibawa ke peringkat menengah atas lagi, dan bila saya menamatkan persekolahan peringkat tingkatan 6, saya sebenarnya memasuki bidang pekerjaan dengan minat dalam bidang fotografi ini. Jadi saya dapat bertugas di Jabatan Radio Televisi Brunei sebagai juru gambar, juru kamera studio mula-mulanya. Dan saya bertahan di RTB selama 29 tahun sebelum saya pindah ke Jabatan Penerangan, iaitu sebagai ketua juru foto di sana selama 6 tahun dan sebelum saya bersara. Dan hingga sekarang saya pun masih lagi meneruskan minat saya dalam bidang seni fotografi ini, dan meneruskan minat ini hingga sekarang lah. Gitulah. Ya, Alhamdulillah. Jadi memang luar biasa sekali ya, pengalaman yang cukup banyak ataupun lama. Sejak 70-an sejak 70-an ya. Ya. Baik, itu seterusnya Mahira mungkin juga dapat ditanyakan kepada Tuan Haji. Ya, jadi mungkin ingin kita ketahui, apakah sebetulnya istilah mengasah mata dalam seni fotografi ini, Tuan? Ya. Jadi perkatakan tentang mengasah mata ini, kita banyak caranya lah, atau untuk meningkatkan lagi minat kita ni dalam bidang seni fotografi ini. Jadi dengan mengasah mata ini ada banyak cara dan banyak jalannya untuk kita ni untuk meningkatkan lagi mutu seni fotografi kita ni. Salah satunya ialah kalau kita ni akan mengambil gambar, kita perlu ingat dengan sudutnya ataupun angle-nya di mana. Jadi bila kita ni kan mengambil satu-satu subjek itu, ambillah masa tambahan 10 saat untuk bergerak ke kiri ke kanan. Jangan satu tempat saja. Ke kiri ke kanan ataupun ke atas ke bawah angle-nya. Jadi kita ni akan dapat nyorang sudut yang terbaik untuk kita ni mengambil gambar itu. Ya. Baik, ini bermakna juga kita ada di kaca TV sekarang ini juga Tuan Haji, kita sedang memaparkan juga gambar-gambar yang mana ini yang telah dirasakan bersama ya. Tadi Tuan Haji ada menyentuh, tadi katanya bukan hanya statik sahaja, satu sudut saja, tapi mungkin juga berbeza-beza sudut agar kita ni dapat lihat
menerusi finalize ataupun gambar terakhir itu yang mana lebih baik. Dan juga mungkin juga Tuan Haji, selain daripada pengertian mengasah mata yang Tuan Haji terangkan tadi, mungkin ada juga yang berkaitan untuk meningkatkan bakat seni fotografi ke peringkat yang lebih tinggi. Mungkin perbezaan digital ataupun fotografi sekarang ini menggunakan digital, Tuan Haji, ataupun adakah lebih baik untuk seseorang fotografi itu berada bagi kamera analog? Silakan Tuan Haji. Kita akan membincangkan perkara itu kemudian, tapi saya akan meneruskan ada tips-tips lain lagi untuk mengasah mata kita ni. Itu baru satu tadi dari sudut angle-nya, sudutnya. Yang keduanya kita ni boleh lakukan dengan merakam melalui sesuatu di depan kamera kita ni. Artinya kita ni dah merakam subjek itu saja, tapi kita ni merakamnya melalui sesuatu. Seperti dalam contoh gambar ini, melalui gambar melalui belakang seorang juru gambar, dan kita ni dapat subjeknya di belakangnya. Ini lebih menarik lagi, ya. Dan seterusnya fikir bertentangan ataupun ambil masa kita merakam itu dari belakang lagi. Jangan di depan saja. Mungkin angle daripada belakang lagi menarik lagi, ya. Ya, seperti kita boleh ke kiri, ke kanan dan sebagainya. Jadi posisi ataupun posisi kita di belakang mungkin lebih baik daripada dari depan, ya. Ya. Dan kita ni akan dapat melihat gambar ataupun contohnya tadi ada frame besar itu. Selalunya kita melihat dari depan saja. Ini dari belakang. Kita ni akan dapat melihat hasil yang berlainan. Dan gambar yang jembatan tadi itu, kita ni dari belakang. Selalu orang ambil dari belakang, ada depan. Jadi ini di belakang. Jadi nampak perbezaannya di sana. Ya. Yang lagi lighting atau pencahayan yang perlu kita ambil kira, di mana tunggu cahaya yang betul-betul ngam ataupun betul-betul yang sesuai. Jangan kita ni mengambil gambar waktu mungkin tengah hari, mungkin dah sesuai, tunggu masa ada masa detik keemasannya orang. Dalam istilah sini golden hours. Mungkin sebelah pagi ataupun sebelah petang. Seperti gambar luar negeri yang pernah saya ambil sebelah pagi, merupakan ada gunung-gunung di belakangnya, dan selepas itu ada gambar di taman Eko di perayaan sana. Sebelah pagi, awal pagi kita nampak di sana, kita dipanggil ada golden hours satu, ada cahaya yang menerangi taman itu. Dan seterusnya gambar satu lagi yang yang gambar lama yang dalam koleksi saya ambil di waktu lepas subuh. Diambil daripada pemandangan latar belakangnya Masjid Umar Ali Syafuddin, dan di depannya itu adalah mahkamah besar, mahkamah tinggi. Jadi saya ambil ini daripada bangunan Ripas. Lama ini gambar ini adalah mungkin lebih daripada 30 tahun sudah. Ya. Ya, alhamdulillah. Dan seterusnya gambar yang seterusnya kita ni boleh lihat ada satu sawah padi. Ini di Brunei ya. Ini di kampung Limau Manis. Ini diambil pada waktu subuh juga, waktu awal pagi. Jadi kita ni nampak cahaya itu
bersinar dengan keemasannya. Tunggu masanya tu. Dan yang seterusnya adalah gambar di luar pantai kita ni waktu senja. Jadi ini hasilnya lah. Kita tunggu waktu yang sesuai untuk kita ni merekamnya. Bukan tunggu apa ni mengambil bila-bila masa saja, tapi tidak, kita ni tunggu yang sesuainya. Itulah. Dan seterusnya lagi kita ni fikirkan tentang bingkai ataupun frame. Ya, kita ni frame. Macam mana kita ni memframe subjek itu? Letak beberapa barangan ataupun item di kelilingnya, ataupun kita ni cari subjeknya berada di satu frame. Sekarang gambar yang satu ini adalah seorang model yang berframekan sebuah jendela yang sudah lama, jendela pondok yang sudah lama. Jadi ia diframekan. Jadi ini lebih menarik daripada subjek itu sendiri. Okey. Dan seterusnya, gambar yang seterusnya adalah gambar yang sengaja saya gambarkan kedua belah kaki saya dalam gambar itu untuk memframekan gambar yang sayur-sayuran yang diambil atau ditamuk tu. Jadi inilah juga yang ketiganya adalah gambar di pasar ikan di Gadong. Kita ni frame gambar atau dengan dikelilingi oleh ikan-ikan yang dijual. Okey. Dan seterusnya lagi garis asas ataupun dia garis asas ni basic line. Jadi dalam contoh di sini kita ni akan melihat satu gambar sekumpulan peminat roller skate. Ada nampak di sana? Ya. Jadi garis asasan ni adalah menarik perhatian kita ni dengan adanya arrow atau nama anak panah di jalan raya tu menunjukkan ke depan. Jadi kita ni carilah garis asasnya lah, garis asasnya. Dan selepas itu kita ni boleh cari barisan yang menghubungkan bahagian hadapan dan juga bahagian utamanya tadi ya. Dan seterusnya cari subjek buatan manusia ataupun yang di depan mata seperti pagar yang di kiri kanannya tu, ataupun pipe yang panjang yang menuju ke depan. Ya. Jadi ini menambahkan lagi penarikan pada gambar itu dengan adanya subjek buatan manusia ni seperti yang saya katakan tadi, ada untuk timbuk-timbuk, jadi deritan rumah dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat timbuk kasar itu boleh dijadikan sebagai satu penarikan dalam gambar itu. Jadi kita ni simpan ataupun taruhnya di kiri atau di kanan dan sebagainya. Okay. Dan kita ni boleh juga melihat macam di sungai-sungai, nampak sungai tu ataupun nampak batu-batu di sana, di gambar tu ada. So saya dapat melihat di sini terus saya. Jadi batu ini adalah batu di Kerangan di Temburong ni. Berpuluh tahun dulu sudah gambar ini. Jadi
ini rada sesuai untuk kita ni simpan lungkukan batu-batu yang dia tu kepada subjek yang di belakang. Okey. Okey, ini adalah yang yang seterusnya kita ni melihat jeritan pohon-pohon di waktu winter sejuk di Europe. Saya pernah mengambil gini ya, dengan latar belakangnya orang yang berjalan kaki. Ini juga menarik, menaruh bahan-bahan ataupun pohon-pohon kayu di kanannya. Dan seterusnya kita ni kalau kita ni kan yang terbaik, kita ni cari kalau ada bentuk bayang-bayang, shadow. Ada shadow sebelah pagi atau sebelah petang. Ya. Macam contohnya di sini di Padang Sultan Mari. Ini gambar yang sudah lama ni ya. 50 tahun dulu. Masa Hari Kebangsaan. Jadi ada awal pagi mengambil gambar dengan adanya bayang-bayang panjang, dan juga gambar seterusnya adalah gambar bayang-bayang seorang kanak-kanak menuju ke depan dan bayang-bayangnya ke belakang. Ya. Dan ada juga gambar satu lagi, gambar sekumpulan belia-belia atau kanak-kanak bergembira di tepi pantai dengan digambarkan secara siluet atau secara bayang-bayang saja. Ini satu daripada asas kita ini untuk mengasahkan mata kita ni macam mana ia punya kelebihannya kalau kita ini mencuba yang berlainan. Jangan cuma gambar semata saja, tapi kita ni ambil cara yang terbaik. Okey. Yang seterusnya kita ni cari bila masanya cahaya yang terang. Okey. Cahaya yang terang, contohnya satu penyanyi semasa hari kebangsaan yang lepas di Padang Suas. Ada nampak sana? Okey. Ada belum? Gambar-gambarnya. Jadi masa itu waktu terang, awal pagi, belum lagi pukul 10, mungkin dalam pukul 10 awal pagi, kita cari waktu yang sesuai. Dan mungkin juga dalam penari-penari di persembahan di pentas. Ini yang hari kebangsaan tahun lepas ni, yang serba merah dan sebagainya. Ini lebih menarik. Okey, kita cari warna yang terang, warna yang timbul dalam dan kita ni ada satu lagi contoh masa saya mengerjakan umrah. Saya ambil daripada atas di keliling Kaabah tu ada warnanya terang di sana. Jadi dekat di makam Ibrahim, dekat makam Ibrahim saya ambil di sini. Okey, itu contoh yang bila kita ni mengambil cahaya yang terang. Okey, dan seterusnya kita ni ambil kira tentang tekstur ataupun gambar boleh memaparkan kelicinan atau kasar atau kudutan kulit seseorang. Sebagai contoh sini, dua orang orang tua yang begitu menarik dengan terlihat kedutannya di sana. Jadi nampak dan juga satu contoh lagi yang saya ambil di negara China, satu puak yang yang menggayakan baju tradisi mereka, dan kita ni lihat kedutan matanya, dia ke pipinya, nampak. Inilah
kita cara kita ni untuk mengambil gambar, kita ni pastikan kita ni dapat teksturnya ataupun kedutannya atau ketuaannya. Jangan anda semestinya model itu licin, mukanya model muda-muda. Jadi orang tua ada juga penarikannya kalau kita ni mengambil gambarnya. Dan ini adalah seorang babu di tamu yang lepas satu contohnya. Dan satu lagi saya ambil bila saya ada peluang melaut ke Rusia, ada satu puak di sana dan ia bila ia senyum nampak gigi emasnya dan kedutan kedutan di pipinya. Ini adalah lebih menarik. Jadi itu tekstur dan bagian warna lagi. Kita teruskan dengan bagian warna, kita ambil sudut-sudut yang terbaik. Kalau kita ni lihat di sini ada satu model masa Hari Kebangsaan, ada orang peserta yang memakaikan warna baju merah dan di atasnya itu adalah tanda red. Itu sebenarnya satu signboard yang di ujungnya kita ni ambil saja RED, red ataupun merah. Okey, itu contohnya. Dan seterusnya ada lagi perkara-perkara ataupun subjek-subjek yang memaparkan warna gabungan subjek bercahaya, gelap dan terangnya. Okey. Okey. Dan seterusnya yang terakhir, kita ni boleh cuba dalam hitam putih. Jadi dah semestinya subjek itu berwarna, tapi kalau kita ni tukar ia ke subjek ke hitam putih, ia akan lebih menarik. Ya, teruskan Tuan Haji. Ya, itulah sebahagian daripada gambar-gambar ataupun contoh-contoh yang boleh kita ni boleh mengasah mata kita ni untuk peringkat yang lebih tinggi lagi. Ya. Okay. Ya, Alhamdulillah. Jadi memang kalau kita melihat antara video-video atau antara gambar-gambar yang telah dikongsikan tadi, memang ada teknik-teknik yang tersendiri. Betul. Dari segi komposisi fotografi, sudut gambar dan betul. Juga pencahayaannya yang semula jadi dan banyak lagi sebetulnya yang telah dikongsikan tadi oleh Tuan Haji Muhammad Yusof. Jadi sebagai akhirnya ni Tuan, mungkin ada saranan ataupun nasihat kepada jurugambar tanah air ataupun kepada mereka yang berminat dalam bidang seni fotografi ini Tuan. Silakan. Ya. Bagi mereka yang telah berminat dalam bidang seni fotografi ini ataupun mereka-mereka yang masih baru dalam mencaburi bidang seni fotografi ini adalah selalu saya sarankan mereka untuk belajar asasnya dulu, ataupun kita mesti menguasai asas seni fotografi itu. Tidak payah. Cuma ada 3 perkara yang perlu kita ni fikirkan, iaitu shutter speed-nya, aperture-nya dan ISO-nya. Itu adalah asas fotografi. Bila kita ni dapat menguasai perkara ini, kita ni boleh akan lebih jauh lagi berjalan ataupun lebih meningkatkan lagi bidang seni fotografi kita ni. Memandangkan sekarang ni teknologi digitalnya mungkin berkembang, tapi asas bidang fotografi ini mestilah kita kuasai dulu.
ditambah lagi dengan macam tips-tips yang saya katakan tadi, seperti sudutnya, pencahayaannya dan sebagainya, itu diambil kira juga. Tapi seperti yang saya sarankan selalu kepada mereka yang baru, asas fotografi ini mesti kita ni perlu kuasai, iaitu shutter speed-nya, eye picture dan ISO-nya. Dan selain daripada itu banyak membaca daripada majalah-majalah ataupun daripada Google di internet dan sebagainya. Kita banyak ilmu seni fotografi di sana juga. Jadi, dan jangan malu untuk melihatkan ataupun meminta komen kalau hasil pada penggambaran kita ni. Dari sanalah kita ni akan dapat belajar seterusnya. Dan dalam perkara ini adalah baik kalau sekiranya seorang jurugambar itu memasuki sebuah persatuan fotografi baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Ini akan menambahkan lagi pengetahuan kita ni. Kalau di negara kita ni, kita ada sebuah pertubuhan fotografi negara Brunei Darussalam yang boleh membimbing kita selanjutnya dalam bidang fotografi. Dan di sana kita akan memperolehi ilmu-ilmu fotografi dan dapat bergaul bersama dengan sesama juru-juru gambar. Itulah saranan saya. Ya. Baik, Alhamdulillah. Demikian tadilah pun kami bawakan kepada auda segmen dari Lensa Mengasah Mata Fotografi. Cukup padat yang dikongsikan bersama dengan narasumber kita, iaitu bersama dengan Tuan Haji Muhammad Yusof bin Muhammad Yassi, Penasihat Pertubuhan Fotografi Negara Brunei Darussalam. Kita ucapkan terima kasih Tuan Haji kerana berkesudian untuk mengongsikan ilmu yang bermanfaat pada pagi ini. Baik Tuan Haji, mudahan kita bersoal lagi di lain kesempatan. Untuk itu kita ucapkan Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.